بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dalam menyusuri cabaran ideologi masa kini adalah amat penting melahirkan kelompok individu masyarakat yang mempunyai gaya fikir yang kreatif dan kritis. Ia dapat dipupuk melalui falsafah yang bermatlamatkan pembentukan struktur hujah untuk berfikir dengan benar dan lebih jelas. Ia amat penting dalam kegunaan seharian, apatah lagi dalam pengimplementasian proses kajian atau penyelidikan. Kata falsafah dalam arti kata simplistik bermaksud kajian atau pemahaman yang mendasari semua cabang penyelidikan manusia. Falsafah merupakan satu seni yang berperanan menentusahkan keabsahan teori dan maklumat yang diperoleh dalam apa-apa penyelidikan. Falsafah etika Aristotle pada dasarnya sama dengan etika Socrates dan Plato, iaitu tujuannya adalah untuk mencapai eudaimonia yang bermaksud kebahagiaan adalah tujuan hidup yang tertinggi dalam kehidupan. Tujuan hidup, kata Aristotle, tidaklah mencapai kebaikan demi kebaikan, melainkan untuk merasai kebahagiaan. Menurut Aristotle, untuk seorang doktor penting untuk memiliki kesihatan yang baik. Baik bagi seorang pejuang, kemenanganlah yang terbaik, dan bagi seorang pemerintah, kemakmuran di dalam masyarakat adalah yang terbaik. Dari sini, kita dapat melihat yang menjadi ukuran bukanlah dengan mengetahui sesuatu perkara, akan tetapi dengan melakukannya dengan perbuatan. Ibarat bukan untuk mengetahui apa itu budi, tetapi untuk menjadi seorang yang berbudi. Dasar pemikiran utama Aristotle terhadap eudaimonia, iaitu kebahagiaan, bermula dengan terdapatnya perbezaan pendapat tentang apa yang terbaik untuk manusia. Manusia akan sentiasa bertanya dan mencari jawapan tentang apakah yang terbaik untuk mereka, bukan semata-mata untuk mempelajari dan memahami jawapan tersebut sebagai pengetahuan sahaja, tetapi untuk mengkaji, mendalami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sebagai matlamat bagi mencapai kebahagiaan hidup. Aristotle menggunakan konsep rasional akal dalam memahami konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan bagi Aristotle bukanlah daripada konsep yang berasaskan agama, tetapi hanya semata-mata penamatan akal yang absolut tanpa bercampur dengan konsep wahyu. Hal ini tidak mungkin dapat difahami kecuali dengan pengamatan akal. Menurut karya Aristotle yang bertajuk Nicomachean Ethics, yang merupakan antara karya beliau yang paling banyak dibaca dan berpengaruh, beliau menyatakan bahawa semua kegiatan manusia adalah bertujuan untuk menyelesaikan sesuatu yang mempunyai kecenderungan untuk dilaksanakan dengan bijak. Pengaruhnya pada hari ini telah menunjukkan bahawa dalam mencapai kebahagiaan hidup, manusia akan mempunyai kecenderungan untuk melakukan apa sahaja demi kepentingan diri sendiri. Perkara ini telah disalahartikan oleh manusia pada hari ini, yang mana mereka terlalu sibuk mengejar kemahuan dan kehendak mereka sendiri, sehingga mereka sanggup mengetepikan sifat kemanusiaan yang seharusnya ada dalam diri setiap insan. Abu Yusuf Yaqub Ibni Ishaq Al-Kindi atau lebih dikenali sebagai Al-Kindi adalah seorang ilmuwan Islam yang lahir pada tahun 801 Masih di Kufah, Iraq. Al-Kindi dikenali sebagai bapa falsafah Islam kerana sumbangannya yang besar dalam membawa falsafah Yunani ke dalam tradisi intelektual Islam. Beliau adalah seorang cendekiawan serba boleh dengan kebolehan dalam bidang matematik, sains, muzik dan juga falsafah. Sejak kecil lagi, Al-Kindi telah menghafal Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW dan mendalami ilmu bahasa Arab seperti Nahu. Selepas mendalami pelbagai ilmu syariah dan ilmu kalam, beliau telah beralih kepada mempelajari falsafah. Beliau telah mempelajari falsafah yang datang daripada tamadun Yunani kuno seperti falsafah Aristotle. Beliau telah membina jabatan antara ajaran Aristotle dan Plato dengan Islam dengan cara mengislamisasikannya. Al-Kindi mengemukakan konsep bahawa akal dan wahyu boleh bekerjasama, membawa kepada kesinambungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Bagi beliau, falsafah dan agama mempunyai tujuan dan asas yang sama, iaitu kedua-duanya mencari akan kebenaran dan beramal dengannya. Al-Kindi menghembuskan nafas terakhir pada tahun 252 Hijrah bersamaan 866 Mesih ketika umurnya 68 tahun.
Warisan ilmu dan karyanya tetap berpengaruh hingga kini. Al-Kindi tidak hanya menjadi cahaya penerang dalam sejarah intelektual Islam, tetapi juga meninggalkan impak yang berkekalan dalam perkembangan pemikiran dunia. Seorang tokoh yang memimpin era keemasan dalam sejarah ilmu pengetahuan dan falsafah Islam.